Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Seperti yang saya janjikan, hari ini saya buat video PDP untuk awak. So, seperti yang saya janjikan, minggu lepas saya ajar awak tentang sejarah seni visual kan. So, kita dah masuk bidang yang kedua, iaitu bidang bahasa seni visual. Untuk tingkatan 1, awak hanya ada 3 bidang sahaja. Okey, tapi bidang yang paling panjang sekali yang kita perlu habiskan dengan kadar segera, dan bidang ni paling penting sebab dia berkait sampai ke tingkatan 5. Okey, so awak kena masterkan betul-betul bidang yang kedua ni nah. So bidang yang kedua ialah bidang bahasa seni visual. Okey, apa dia bahasa seni visual? Bahasa seni visual terbahagi kepada dua nah. Kalau awak tengok dekat sini, okey, bahasa seni visual terbahagi kepada dua, iaitu unsur seni dan juga prinsip rekaan. Okey, unsur seni ni ada 6, iaitu garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan juga warna. Manakala prinsip rekaan kita ada harmoni, kontra, penegasan, kepelbagaian, imbangan, kesatuan dan juga irama dan pergerakan. Okey, setiap hasil karya mesti ada unsur seni ni. Unsur seni, setiap hasil karya mesti ada garisan, mesti ada rupa, mesti ada bentuk, mesti ada jalinan, mesti ada ruang dan juga mesti ada warna. Cuma awak saja yang tak tahu apa dia benda tu, ada di mana benda tu. Okey, kemudian elemen yang kedua iaitu elemen prinsip rekaan ni ialah elemen yang menjadi pengukuhan, mencantikkan lagi setiap karya tu. Okey, so tanpa membuang masa lagi, saya akan terangkan topik yang pertama dalam bahasa seni visual, iaitu garisan. Okey, ini ada contoh-contoh hasil karya yang mempunyai bahasa seni visual di dalamnya ya. Okey. Contoh. Okey, garisan. Tajuk yang kedua, garisan. Cuba anda lihat di sekeliling anda. Dapatkah anda melihat garisan? Mesti awak pernah tengok garisan kan? Okey, sudah pasti banyak garisan di sekeliling anda yang dapat anda lihat dengan jelas, seperti dawai dan daun. Okey, bolehkah anda nyatakan jenis-jenis garisan tersebut? Garisan terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, apa dia garisan? Garisan tu ialah benda first yang dapat menghasilkan jenis rupa, jalinan, bentuk dan ruang. So, garisan ni adalah unsur yang paling penting. Dengan adanya garisan baru kita boleh buat rupa, boleh kita buat garisan, jalinan, bentuk dan juga ruang. Okey. So, selepas mempelajari tajuk ini, awak akan dapat faham unsur-unsur garisan, explore dan aplikasi unsur garisan untuk menghasilkan karya, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi, dan juga menghasilkan karya seni visual. Okey, ini persepsi seni. Dalam pendidikan seni visual, kita ada 4 step yang perlu awak lalui. Setiap tajuk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 mesti ada 4 langkah ni. Yang pertama ialah persepsi seni. Apa dia persepsi seni? Persepsi seni itu ialah penerangan tentang setiap tajuk. Okey, contoh macam garisan, dia beritahu apa maksud garisan, apa jenis-jenis garisan yang ada nah. Okey, kemudian macam mana kita boleh menghasilkan garisan, dekat mana dapatnya garisan, itu ialah persepsi seni. Yang kedua, bahagian yang kedua ialah eksplorasi seni. Eksplorasi seni di mana awak kena membuat uji kaji. Explore kan, uji kaji. Okey, kemudian dah buat uji kaji tu, kita kena buat ni eksplorasi nah. Eksplorasi ni berbagai-bagai aktiviti yang kita boleh buat untuk kita mengkaji sesuatu tajuk itu. Kemudian kita ada ekspresi seni. Okey, di bahagian ekspresi seni inilah yang akan diberi markah
Nah, saya akan beri markah kepada awak. Untuk pengetahuan awak ada tahap penguasaan. Okey. Markah yang diberi tahap penguasaan tu berdasarkan kepada ekspresi seni yang awak jalankan. Maksudnya ekspresi seni ni awak kena hasilkan karya lah. Kalau macam garisan, mungkin kita akan buat lukisan yang menggunakan garisan. Ataupun mungkin kita buat aktiviti-aktiviti lain. Contohnya macam buat video ke, buat folio ke, macam tu. Okey, so markah akan diberi berdasarkan kepada pemahaman awak. Markah yang paling sikit tahap penguasaannya ialah 1. Kalau 1 tu maksudnya awak faham saja. Kalau tahap penguasaan 2, awak faham dan awak boleh jelaskan. Okey, tahap penguasaan yang paling tinggi sekali ialah tahap penguasaan 6. Di mana yang 6 ni awak boleh jelaskan kepada kawan, awak boleh hasilkan karya, awak boleh bantu kawan. Itu boleh dapat tahap 6. Biasanya tak sebab biasanya 6 ni payah sikit sebab kita ada step yang keempat, iaitu apresiasi seni. Okey, apresiasi seni ni di mana awak mempamerkan hasil karya. Tengok ni, dia ditulis mempamerkan hasil karya, menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual, menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. So maksudnya awak kena buat karya dalam ekspresi seni tu, kemudian awak kena dah siap, kena pamerkan. Lepas pamerkan, awak kena beritahu okey apa yang ada dalam karya awak menggunakan bahasa seni visual. Contohnya awak dah hasilkan karya garisan, nanti awak cakap okey dalam karya ni awak menggunakan garisan berlingkar untuk menghasilkan apa-apa macam itulah. Okey. Itu baru boleh dapat 6. So ada presentation lah. Kita panggil apresiasi seni ni sebagai presentation lah. Maksudnya awak membuat perbentangan hasil karya awak. Okey. Itu tentang step by step kita belajar dalam pendidikan seni ni, seni visual. Sama je tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, saya berbalik kepada tajuk kita tadi, iaitu garisan. So saya akan terangkan tentang persepsi seni dulu. Okey, persepsi seni garisan. Apa dia garisan? Garisan ialah kesan titik yang bergerak yang dihasilkan dengan menggunakan satu alat atau media yang bermula daripada satu titik permulaan merentasi satu kawasan. Okey, senang kata garisan ni ialah apabila satu titik bercantum dengan titik-titik yang lain. Contohnya ni. Okey, nampak kan? Satu titik. Okey, satu titik pada jarak-jarak yang tertentu lah. Bila kita cantumkan titik-titik tu, sama ada titik tu bersambung ataupun tidak. Okey, bila kita cantumkan titik-titik tu, maka wujudlah garisan. Okey, garisan saya berwarna-warni. Tak kira lah garisan tu duduk bersebelahan ke ataupun jarak. Okey, yang ini kita panggil sebagai garisan. Okey. Padam Sat. Okey, saya padam balik. Lambat pula. Okey. Okey. Jenis-jenis garisan. Garisan ni ada pelbagai jenis. Okey, ada garisan nipis, garisan tebal, garisan bersudut, garisan berpancar, garisan putus-putus, garisan melengkung, garisan berlingkar dan juga garisan beralur. Ini contoh-contoh garisan. Setiap garisan ni kita boleh dapati pada alam sekitar, benda buatan manusia dan juga alat seni hasil karya seni visual. Okey, kita dapat melihat garisan-garisan ini pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Garisan-garisan ini wujud dengan jelas di sekeliling kita. Garisan pada alam semula jadi ialah gambaran visual seolah-olah garisan sebenar kerana garisan ini berkontra dengan persekitarannya. Okey, saya sambung terus. Contoh garisan pada alam semula jadi. Kita tengok ni gambar pokok buluh. Pokok buluh ni kita dapati ada garisan tebal. Yang ni garisan tebal. Kemudian ada juga garisan nipis.
ni kecil kan, pokok buluh yang batang dia kecil, so garisan nipis. Ada pokok buluh yang batang dia besar, jadi garisan tebal. Okey, kemudian yang ni, tudung saji ni kita dapati dia menggunakan garisan berpancar. Nah, ini garisan berpancar. Selain daripada ni, kita juga ada siput. Okey, siput ni menggunakan garisan berlingkar. Okey, selain daripada garisan-garisan yang ada pada ni, okey, contohnya kita boleh tengok pada hujan. Kan, titisan hujan menggunakan pada titisan hujan ada unsur garisan putus-putus macam ni. Okey, kan? Betul tak? Okey, so kita tengok setiap satu garisan lah. Garisan tebal nipis tadi kita dah ada buluh. Okay, garisan bersudut. Garisan bersudut pada alam semula jadi. Okay, garisan bersudut pada alam semula jadi kita nampak pada mana yang ni? Kita nampak pada duri kan? Yang ni. Macam ni. Macam ni. Kita boleh nampak pada kulit durian. Kan? Okay, garisan berpancar kita boleh nampak pada bunga. Betul tak bunga? Okay, contoh. Nah, saya buat bunga. Oh, tak tukar lagi dia punya ni sana. Okey. Okey, contoh bunga. Kita lukis bunga. Alamak. Okey, itu bunga. Okey, ini garisan berpancar. Ini. Yang ni garisan berpancar dia lah. Kan? So, bunga apa pun dia akan tak kira lah awak nak buat bunga macam mana pun, semuanya menggunakan garisan. Allah, perutnya abaikanlah nak. Tak biasa lukis pakai ni. Okay. So, semuanya menggunakan garisan berpancar. Tak kisahlah buat apa, bunga ros ke. Kalau bunga ros tu macam tu, contohlah. Contohlah. Batang. Ini daun. Okey. So, bunga ros pun ada garisan berpancar ni dia dekat dalam ni. Sebab semua akan bertemu di sini. Bahagian ni baru dikembang kan. Okey. So, bunga ada mengandungi garisan berpancar. Okey, kemudian garisan putus-putus tadi contohnya hujan. Kalau garisan melengkung, kita boleh dapati pada bahagian mana? Benda apa yang ada garisan melengkung? Banyak kan? Buah buah mempelam, bawah dia tu garisan melengkung. Okey, garisan berlingkar tadi kita ada siput. Garisan beralun kita ada ombak. Kita ada rambut. Rambut tu benda alam lah. Okey. Kemudian kita beralih kepada benda buatan manusia. Okay, benda buatan manusia contohnya garisan melengkung ada pada ni. Ada pada KLCC ni. Kan? Kemudian ni pagar ada garisan lurus. Garisan melintang ada pada landasan kereta api. Kemudian kita ada bird paradise, sarang burung. Lukisan ni hasil karya lah. Lukisan ada garisan, nampak tu garisan melengkung, garisan berpancar. Okay, kemudian ni logo, ada garisan tebal. Kemudian ini tika kan, anyaman tika. So ada garisan berduri dan sebagainya. Okey, kita tengok balik kepada jenis-jenis garisan tadi. Allahu Akbar. Mana dia bawa? Okey.
Kita tengok pada jenis-jenis garisan tadi, kita kaitkan dengan alam objek buatan manusia. Okay, contoh garisan nipis dan tebal, garisan tebal, garisan bersudut. Garisan bersudut pada benda buatan manusia, kita ada contoh, kita ada atap, kan, atap rumah, kan. Kemudian kita ada apa yang berduri lagi, pagar, kan. Okay, garisan berpancar pada benda buatan manusia, kita boleh tengok pada roda basikal, dia punya rim tu, roda tayar, kan, tayar motor, tayar kereta, semua ada garisan berpancar. Okay, kemudian garisan putus-putus pada benda buatan manusia, kita ada dekat mana? Tak boleh nak fikir pula. Nanti awak tolong fikir lah. Okay, garisan melengkung buatan benda buatan manusia, kita ada pada getah rambut. Garisan berlingkar ni kita ada ubat nyamuk. Garisan beralun ni kita ada Maggi, kan, bihun. Kemudian selain daripada itu, kita ada garisan berserabut, garisan biji-biji yang tak dinyatakan dalam buku teks ni. Okey, garisan boleh dihasilkan menggunakan pelbagai alat dan media. Alat dan media ini akan memberi kesan yang berlainan. Contohnya, kalau kita gunakan pensel, garisan akan nampak lebih nipis. Kalau kita gunakan arang, garisan kita hasilkan tu lebih tebal. Kemudian kalau kita gunakan pen pun, garisan akan nampak lebih nipis dan kasar. Okey, kemudian kalau kita gunakan pen marker, garisan tu akan lebih tebal dan kasar. Garisan menggunakan berus, garisan tu lebih tebal. Okey, garisan yang menggunakan menggunakan krayon, garisan tu akan jadi sederhana, tebal, dan dia juga bersifat nampak lebih kasar. Okey, info seni. Alat dan media untuk menghasilkan garisan ialah pensel, arang, pen, marker, pen, berus, krayon dan sebagainya. Garisan boleh menimbulkan pelbagai kesan, perasaan. Garisan tegak, kalau kita gunakan garisan tegak, boleh menimbulkan rasa tegas dan stabil. Manakala garisan melintang, menimbulkan rasa tenang dan tenteram. Okey, yang ini soalan favourite kalau dalam SPM, soalan perasaan melalui garisan. Okey, contoh tiang rumah, tegak, garisan tegak, tiang semua tegak. So dia memberi maksud ataupun memberi perasaan teguh. Cuba bayangkan kalau tiang tu sengit macam tu, garisan condong, jadinya kita rasa macam takutnya nak masuk rumah tu, tiang dia dah sengit, macam tu, kan. So kalau tegak tu maksudnya dia memberi maksud yang kukuh dan stabil. Kalau melintang maksudnya dia lebih tenang, kan. Air laut, kan, melintang. Adakah air laut tegak-tegak macam ni atau sengit-sengit macam ni? Ada ke? Tak ada. Semua air laut, kita tengok air laut, dia berombak pun dia macam tu je, kan. Sorry, padam. Okey, kalau air laut tu dia macam tu. Kalau dia berombak pun dia masih lagi dalam situasi yang melintang. Okey. So kita beralih kepada fungsi garisan. Apa dia fungsi garisan? Garisan boleh menghasilkan pelbagai karya seni. Okey, contohnya garisan dapat menghasilkan rupa, ruang, jalinan, bentuk dan tone. Okey, ini contohnya melalui garisan Allah. Okey, melalui garisan kita dapat hasilkan rupa. Ni garisan, bila kita cantum garisan tu, dah jadi bulatan. Rupalah. Garisan kita buat lurus, bengkok pula kat sini, straight kat sini, cantum pula di sini. Dia jadi rupa segi empat. Ini kita jadi rupa segitiga. Okey. Garisan menghasilkan bentuk pula. Bila kita dah buat rupa macam ni, ini satu permukaan, kita panggil sebagai rupa. Bila kita nak buat bentuk, kita tambah lagi permukaan. Contohnya macam tu. So ini jadi bentuk. B-E-N, bentuk, bentuk. Okey. Bentuk ni berbeza dengan rupa sebab rupa ni hanya satu permukaan saja. Kalau bentuk dia ada lebih daripada satu permukaan. Satu, ada dua, ada tiga.
Kalau bulatan ni memanglah satu permukaan, tapi bila kita buat macam ni dia jadi rupa. Bila kita masukkan tone, bila kita masukkan tone yang betul, maka dia akan jadi bentuk. Sat, sahabat sat. Contoh-contoh sikit. Bila dah ada garisan-garisan gitu, ada cahaya, dia jadi bentuk. Contoh-contoh lah, jadilah. Bolehlah macam tu. Gitu. Ini jadi, ini bentuk. Kalau gini, ini adalah rupa. Okey, bentuk juga, bentuk pula, garisan juga boleh menghasilkan jalinan. Contohnya kalau kita buat macam ni saja, kalau ada bulatan tadi kan, kalau kita buat macam ni, tambah dengan garisan-garisan ni, dia dah jadi apa tu? So dia ada jalinan, dia dah jadi bulu rambutan. Kan? Okay, jalinan ni ialah kesan ke atas sesuatu permukaan. Kalau kita buat macam ni je, dia tak ada apa. Tapi bila kita masukkan, contoh macam ni, okey, tu dia dah jadi macam apa? Dia nampak macam apa tu? Dia dah jadi macam ira kayu. Kan? So, yang benda yang kita buat conteng-conteng dalam ni lah kita panggil sebagai jalinan. Maksudnya, kalau kita buat macam ni je, kita tak tahu apa tu, kan? Benda ni apa ni? Tapi bila kita dah masukkan garisan-garisan ni yang menghasilkan jalinan, baru kita tahu, oh, itu kayu rupanya. Papan rupanya. Macam itulah. Tujuan jalinan tu ialah menimbulkan kesan ke atas sesuatu permukaan. Kemudian tengok balik. Okey, kemudian garisan juga boleh menghasilkan ruang. Okey, garisan boleh menghasilkan ruang. Macam mana garisan menghasilkan ruang ni? Saya padam dululah. Okey, garisan menghasilkan ruang ni macam mana? Okey, macam mana kata garisan boleh menghasilkan ruang tu? Okey, bila contoh kita ada tiang lampu. Tiang lampu ni makin lama makin besar dan tinggi. Nampak tak? Okey. So, garisan yang sama, saiz yang sama sebenarnya, tapi disebabkan jarak dia yang berbeza. Sebabkan jarak yang berbeza, so kita nampak seolah-olah dia mempunyai saiz yang berbeza. Sebenarnya benda tu sama saja. Okay, ini ialah ruang. So, bila kita lukis macam ni, kita dah wujudkan ruang. Ruang bila ada perspektif. Perspektif ni macam ni lah. Kecil di belakang, besar di depan. Yang di belakang ni kecil sebab benda tu makin jauh. Bila makin jauh, objek yang makin jauh kita akan nampak lebih kecil. Objek yang depan kita ni kita akan nampak lebih besar. Ni macam ni contoh. Bulatan ni depan kita besar. Jadi kita lukis, kita tengok bulatan yang sama, kita letak jauh, kita baling jauh. So dia akan jadi macam seolah-olah macam setitik je. Sedangkan kalau dekat dengan kita, benda tu nampak seolah sama saiz. Okey. Kemudian kita ada garisan menghasilkan bentuk. Tadi saya dah terangkan garisan menghasilkan tone dan struktur garisan mewujudkan bentuk. Okey. Yang ini
Saya padam dulu lah. Conteng, padam. Conteng, padam. Garisan menghasilkan bentuk tadi saya dah jelaskan. So, saya nak jelaskan tentang garisan menghasilkan tone. Okey, contoh lah. Kita nak buat tone gelap. Kalau macam ni, kita tak ada tone. Sama jarak kan? Tak ada tone. Tapi, cuba bayangkan kalau saya buat rapat-rapat. Rapat. Makin jarak, makin jarak. Nampak beza tak? So, dia nampak seolah-olah sini dah jadi tone. Ni tone gelap. Makin lama makin cerah. Ya, tone gelap makin lama makin cerah. Oh, pergi padam pula. Okey, baliklah. Okey, saya lekit balik. Gelap. Tone gelap maksudnya bila nak hasilkan tone gelap, kita kena rapat-rapatkan garisan. Untuk menghasilkan tone yang lebih cerah, kita kena jarak-jarakkan garisan. Macam tu. Nampak kan? Sini ada tone. Ni lebih kurang lah. Ni bila kita rapat-rapatkan garisan, kita dapat tone yang lebih gelap. Bila kita jarak-jarakkan lagi garisan, so kita akan dapat tone yang lebih cerah. Jadinya garisan boleh mewujudkan tone. Okey, garisan juga melalui penggunaan garisan kita boleh menghasilkan struktur, garisan struktur. Okay, contoh macam yang saya telah explain sebelum ni. Nak buat bulatan kena ikut garisan struktur. Garisan struktur ni ialah macam tulang belakang lah. Sesuatu objek kita pun ada tulang belakang. So setiap objek ada tulang belakang untuk dia berdiri teguh. Ini ialah garisan struktur. Okey, garisan struktur. Kalau petak, kotak, garisan strukturnya macam mana? Sama je lah. Macam ni. Ini kena sengit lah. Dia ikut garisan ni balik lah. Macam tu. Ni melintang. Yang ni sengit macam tu. Dia ibarat kata garisan luaran lah. Garisan luar ni. Okay, kalau kon, saya dah pernah tunjuk dah itu kon macam mana. Dia gunakan garisan berpancar kan, kemudian melengkung. Kalau piramid sama juga macam ni. Ini berpancar, ini berpancar dan lurus sebab bawah ni lurus. Yang ni dia melengkung sebab bawah ni dia melengkung. Okay, yang ni sengit sini, so yang ni kena sengit. Okay, kalau kata kita buat buah apple, buruknya apple. Cikgu siapa ni? Okey, guna tab. Lain lah dengan guna tangan kat atas kertas lukisan kan. Okey, contoh. Ya Allah, buruknya. Boleh lah. Okey, tu. Garisan struktur dia. Kalau kata nak buat dia nampak macam berlekuk-lekuk sikit, ni kena ikut lekuk lah. Macam tu. So buat jadi macam tu lah. Nampak tak kesan? Sini nampak sini berlekuk, sini berlekuk kan. So garisan struktur tu memainkan peranan untuk menghasilkan sesuatu bentuk. Kalau silinder kita ada macam ni. Okey, ni garisan struktur untuk silinder.
melengkung. Jadi masa kita nak warnakan tu, nampak tak bila saya buat macam ni jadi efek lain. Nampak efek bentuk silinder awak akan jadi berubah. Nampak macam sini dia remuk, renyuk-renyuk sikit. Kan macam dia kemik-kemik sikit. Tanda. So garisan struktur tu memainkan peranan dalam kita mewujudkan bentuk. Sebab tu bila awak buat lukisan buah itu, bila awak warna buah ke apa tak, bila awak warna macam ni, dia tak jadilah bulatan. Melainkan kalau kita buat, kita warnakan melengkung, efek dia berbeza lah. Bila kita warnakan dengan garisan yang melengkung, masukkan tone yang betul, jadi dia nampak lebih 3 dimensi berbanding dengan kita hanya menggunakan garisan garisan yang macam ni. So yang ini nampak rata ataupun 2 dimensi, yang ni lah. Yang ini nampak lebih 3 dimensi, dah jadi bentuk. Okey. So saya harap awak faham lah, yang tu basic lah. Kemudian teknik menghasilkan garisan. Garisan kita boleh hasilkan menggunakan beberapa teknik. Contohnya teknik capan yang biasa awak buat sekolah rendah kan, chop. Kemudian teknik canting, ni untuk guna batik lah, menggunakan canting. Kemudian ni teknik titik-titik. Teknik titik-titik tu macam ni lah. Allah hai. Teknik titik-titik tu macam ni. Kita buat bulatan, kita nak masukkan tone, kita guna titik-titik je. Titik-titik yang bertindih, dia akan dapat menghasilkan tone yang gelap. Titik-titik yang jarang-jarang macam ni dapat menghasilkan tone yang cerah. Contoh macam tu. Tadi dah terconteng situ kan, jadi saya buat terus lah. Tutup balik. Seronok ni sebenarnya melukis. Cuma kena rajin lah, rajin berlatih. Kalau awak jarang-jarang sekali melukis, memanglah lepas tu mulalah keluar ayat, cikgu tak apalah cikgu, tangan tangan berseni. Selalu tiap-tiap tahun mesti saya akan dengar sampai sekarang. Even budak form 5 pun kata tangan saya tangan berseni. Nampak tak beza tu? Dia jadi tone tu kan. Kat sini bahagian ni tone gelap kan. Saya titik-titik je. Yang ni saya menggunakan tab lah, pen dan tab. Bukan tab yang biasa awak guna tu, ni tab untuk drawing pad. Drawing pad. Beli semata-mata nak memudahkan